dibandingkan dengan orang Melayu. Malas. Itulah beberapa video dari semalam berkaitan seorang peniaga wanita dari Kemboja yang telah menghina orang Melayu di media sosial walaupun sekadar gurauan. Susulan dari video itu, kecoh di media sosial dan dia telah dikecam teruk oleh netizen sehingga wanita itu tampil membuat permohonan maaf secara terbuka. Bagaimanapun, netizen masih tidak berpuas hati terhadap penghinaan itu dan menganggap ia sesuatu perkara yang tidak boleh dimaafkan. Wanita itu turut memuat naik satu lagi video mengatakan beliau tidak kisah dikecam serta dimaki kerana kejayaannya adalah dari usahanya sendiri. Ini respon dari rakyat Malaysia sendiri berkaitan isu ini. Ibu. Ada orang komen, dia cakap, ini ke yang owner dia orang Kemboja? Ibu orang Kemboja ke? Yelah, memang saya orang Kemboja. Apa kena mengena kalau orang Kemboja dengan orang Malaysia? Apa beza? I memang orang Kemboja. I dilahirkan di Kemboja, tapi I dibesarkan di Malaysia. So ada apa-apa, kalau orang Kemboja memang pandai menyaga kan? Betul tak? Dan orang Kemboja memang rajin. Nak dibandingkan dengan orang Melayu, malas. Itu. Jangan ragu-ragu saja. Orang Melayu ke, orang Kemboja ke, tak ada beza. Yang penting rajin. Selagi you rajin, you akan dapat apa yang you nak. Tapi kalau you malas, tak dapatlah apa yang you nak. Lepas tu mengharapkan orang. Memang hampers lah. Okay? Bye. Ibu. Apa benda lah? Ya, pening kepala aku lah kau ni. Nak apa? Nak tanya apa? Aku nak tanya Nur. Ni hari ni punya Abang Jantin dah sampai belum? Nak tanya ni. Apa dia nak tanya apa? Kalau orang suka bercerita tentang hal kita kan, maksudnya apa? Baguslah tu. Tanya Mani maksudnya apa Mani? Kalau orang cerita hal kita tu? Kalau orang cerita hal kita, maknanya dia nak transfer pahala dengan kita. Dia nak transfer pahala dengan kita. Dia nak transfer pahala dengan kita. Dia cari dosa yang mengumpat. Jadi yang pahalanya itu bagi dekat kita. Yang diumpat. Jadi di akhirnya dia itu muflis. Jadi kalau orang bercerita pasal kita, bermakna kita hebat. Macam mana kehebatan Nabi kita. Hingga sekarang umat-umat dia bercerita tentang kehebatan Nabi kita. So kalau orang yang tak hebat ni, orang tak cerita lah nya. Yang biasa cerita pasal orang ni, orang-orang tu hebat. Macam I lah. Kalau orang selalu cerita pasal I, wow hebatnya I ni kan. So ada aku kisah. Orang nak cerita pasal aku ke, nak mengata aku ke, nak cakap buruk pasal aku ke, nak apa ke, aku tak minta makan dengan kau orang lah. Pergi dengan kau orang. Rendah hati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya minta maaf atas kekilafan saya bercakap, dan kalau you rasa itu adalah penghinaan, saya minta maaf sekali lagi, banyak-banyak. Dan saya pun maafkan you all semua atas apa yang you all masuk dalam live saya. Komen saya cakap Melayu, apa Kemboja babi, Kemboja bangsat, boykot. Saya maafkan semua orang. Sebab saya nak jadi orang yang berlapang dada. Okey? Tahu, saya tak pernah koyak. Saya tak pernah koyak. Saya akan koyak bila Allah tak pandang saya dan Allah tak reda saya. Ingat, sahabat. So, terima kasih yang mana dah support saya. Dan jangan hina pekerja saya. Pekerja saya tak ada salah apa-apa. Okey? Pekerja saya tak bersalah apa-apa. Mereka dah bekerja lebih daripada 5 tahun dengan saya. Okey? So, saya maafkan orang-orang yang menghina saya. Saya maafkan orang-orang yang menghina saya. Saya minta maaf atas kekilafan saya. Okey? Itu saja. Tahu? Saya bagi pihak staf dan juga advokasi yang konten kereta ni pun minta maaf juga. Ada kekilafan daripada pihak kami yang terlepas pandang benda-benda yang sensitif
Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kita sebagai hamba Allah, jadilah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Memaafi. Sesungguhnya Allah tutup aib-aib kita semua. Tapi kalau Allah buka aib-aib kita, kita malu. Okey? So saya tak mampu untuk puaskan hati semua orang. Saya cuma bagi tahu, saya minta maaf atas ketelanjuran kata-kata saya. Dan saya maafkan juga yang masuk dalam live saya, menghina staf saya minta maaf. Saya maafkan untuk you all. Okey? Tahu? Okey? Ingat, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Menghadap Raja yang disanjung TMJ, Tengku Mahkota Johor, patik rakyat 01, rakyat Johor, sangat terkesan dengan kata-kata makcik yang bergurau dan mempermainkan bangsa Melayu secara terang-terangan. Makcik yang mengaku berasal daripada Kemboja secara sengaja mempermainkan dengan riak muka dan gaya, memperbodohkan bangsa Melayu dengan kata-kata malas dan sebagainya. Ampun tuanku. Patik dan rakyat 01 mengharap supaya tuanku bertindak kerana kami dipahamkan makcik ni berada di Skudai Johor, membuka perniagaan di negeri kita yang tercinta ni tuanku. Dan tuanku, seperti yang tuanku arahkan, kami semua adalah bersatu padu. Tak kira apa kaum dan bangsa, tetapi mereka pendatang yang lahir di Kemboja dan dibesarkan di Malaysia ini, mengikut pengakuan mereka, makcik itu telah membuat onar, menyebabkan kami rakyat tidak selesa. Mohon tuanku perkenan untuk mengarahkan pihak-pihak yang berwajib mengambil tindakan yang tegas kepada makcik ini, dan kalau perlu dihalau daripada negeri Johor. Ampun tuanku. Patik, sekali lagi mohon ampun dan maaf, dan kami berharap tuanku mengambil tindakan, mengarahkan pihak yang berwajib supaya dengan tegas menghukum dan memberi pengajaran kepada makcik ini, dan memberi pengajaran juga kepada yang lain, supaya agama, bangsa dan negara jangan dipermainkan demi untuk kehidupan yang harmoni di negeri kita 01 dan negara kita Malaysia. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Kepada makcik Kemboja, owner bisnes perniagaan jahit pukar di Skudai Johor, saya mewakili bangsa Melayu. Dalam darah daging saya mengalir darah pahlawan Melayu Raja Jembal. Kamu ingat kamu asal dari mana? Kamu umpama sampah, tidak ada nilai. Kamu datang, kamu merintis untuk duduk di tanah Melayu kami ini. Kamu orang asing datang di sini berniaga, fokus berniaga. Kami dah bagi ruang. Kami orang Melayu yang sokong kamu, yang menyebabkan kamu naik pada tahap hari ini, kaya raya hari ini. Ada wisma, ada syarikat holding Sedia Berhad. Orang Melayu yang tolong kamu. Wahai bangsa Melayu aku, ayo kita bersatu. Jangan bagi ruang dan peluang bangsa asing pijak kepala orang Melayu. Ya, orang Melayu baik hati, orang Melayu suka bagi muka. Sampaikan banyak orang Melayu dipijak, diperkotak-katikkan. Sudahlah orang politik menunggang isu Melayu, perkauman dan sebagainya. Tidak cukupkah dengan tunggangan orang politik dengan nama Melayu selama ini? Melayu tinggal Melayu. Kalau kita terus layu, biarkan orang-orang seperti ini, bangsa asing seperti ini, darah bangsa asing cuba nak monopoli, cuba nak menguasai, cuba nak menjadi tuan di tanah Melayu kita hari ini. Ingat, makcik Kemboja, jahit pukar Skudai Johor, permohonan maaf kami itu sekadar retorik politik dalam perniagaan, bukan ikhlas dari hati kamu. Kalau tidak dikecam sekuat sehebat ini, kamu pun tidak minta maaf sampai hari ini. Jangan takabur riak, kerana itu adalah sifat mazmumah dalam hati kita. Waliya'udzubillah min zalik. Takbir, Allahu Akbar. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Korang akan dengar bunyi cekerik kat belakang aku. Tadi aku dah buat, ini video ketiga aku.
Ketiga dan keempat lah sebenarnya. Tadi ada satu sekejap dia dalam kereta, ni keempat aku. Kenapa aku buat balik? Tadi dah nak habis, dah satu tu dah 8 minit dah. Pasal aku tak boleh kawal emosi aku. Jadi aku percaya video tu akan kena ban. So aku nak jaga akaun kali ni. Dulu 80 semua dah kena ban. Aku nak ada akaun yang selamat. Berkenaan dengan permohonan maaf sahabat kita ni. Sahabat kita ke? Musibat. Aku lawak lah sebenarnya. Permohonan maaf yang tak nampak sebagai permohonan maaf pun, lebih kepada mengejek. Saya maafkan semua yang hina saya, yang hina pekerja saya. Bila saya maafkan, apa lagi tadi? Aku tak perlukan maaf kau. Aku tak buat salah. Yang buat salah kau. Begini, TikTok jangan ban video ni. This is for education. To educate stupid people. I talk English because TikTok must understand my English. Ini adalah sebuah video untuk memberi pengajaran kepada manusia yang tidak ada, bukan tidak ada pelajaran, tapi tidak pernah diajar, mungkin keluarga dia, mungkin. Menghina orang lain satu kenyataan yang, satu keadaan yang memang tak betul, tak bagus. Tapi menghina sebuah bangsa yang memberikan makan, memberikan tempat tinggal untuk engkau, itu adalah satu penghinaan. Kalau TikTok nak delete video dia, bukan video aku. Sekejap lagi TikTok nampak aku tag orang ni dan aku stage video dia. Orang macam ni tidak boleh diberikan ruang oleh TikTok untuk menjadi ikon ataupun business woman dalam TikTok, because dia menghina orang untuk membuat konten, dan kemudian bila follower dah ramai, dia dapat jual bagi. Adalah satu kesalahan, dia mempergunakan orang lain. Contoh macam ada satu artis yang dia tarik tu hari kan, dia gunakan untuk mendapat konten, dan akhirnya ramai orang masuk, marah sekejap, kemudian maafkan dia, kemudian dapat lagi ramai follower. TikTok kena menyekat akaun sebegini. Kita kena, kalau TikTok banyak menyekat akaun-akaun yang menghina seperti akaun aku, Ustaz Sofian dan lain-lain, TikTok kena belajar menyekat akaun-akaun sebegini yang mempergunakan orang lain dengan cara kotor untuk mengumpul followers, kemudian menjadikan bisnes lebih besar. This is a stupid idea. Kemboja perang tahun 70-an, kemudian habis 80 lebih, 89 something. Mereka jadi pelarian setelah mereka dibunuh, diperkosa, dirogol, dan dijadikan hamba abdi di negara mereka sendiri. Dan akhirnya mereka menjadi pelarian. Dan antara tempat destinasi yang paling banyak ialah Malaysia. Sehingga hari ini, Kemboja adalah pelarian agak lama. Aku rasa paling lama mungkin yang berada di Malaysia. Dan sehingga hari ini, mereka hidup aman damai. Kalau dekat dengan aku, Sungai Buloh, aman damai. Tak ada banyak konflik. Orang pun tak pernah sebut Kemboja. Kalau Ustaz Sofian langgar pun sebelum ni, Bangladesh lah apalah, tak ada pun sebut nama Kemboja. Tiba-tiba timbul Kemboja kerana kau. Kalau orang Kemboja nak cari terkena tempiasnya selepas ini, macam Rohingya, jangan persalahkan sesiapa pun orang Melayu di Malaysia ni, kerana yang mencari masalah ialah bangsa kau sendiri. Kemboja yang mana perempuan ini telah menjadikan bangsa Kemboja dilihat kotor, dilihat hina, dilihat tidak bersyukur, dilihat tidak ada brain. Kerana satu orang Kemboja yang buat hal mengaku dia Kemboja dan menghina bangsa Melayu pemalas, yang sedangkan bangsa Melayu itulah yang bekerja dengan dia tadi disebut 5 tahun, 10 tahun, dan bangsa Melayu itulah yang membeli pakaian dia sehingga dia boleh buka kilang. Jadi hari ini dia mengaku Kemboja, mengangkat Kemboja setinggi langit, sedangkan dia menghina orang yang memberi tempat tinggal, memberikan mereka perlindungan, memberikan mereka wang untuk makan dan bisnes. Jadi Kemboja kena tanya perempuan ni, besar sangat ke dia? Jadi kita nak mengajar, TikTok kena tahu, this is video for education, to educate stupid people. Macam siapa nama dia? Maria. Kau belum kaya, aku kenal lagi ramai orang kaya yang pakai selipar.
Tu, kau tengok Tony Fernandez tu, berapa kaya. Tak pakai baju je buat video. Tak ada pun dia hina orang. Kau pernah tengok apa-apa video keluar daripada Syed Mukhtar Al-Bukhari, berapa kaya? Tak ada. Hanya orang-orang yang tak kaya tetapi ingin menjadi kaya dengan menggunakan sentimen bodoh sebegini, yang buat video macam ni, yang menunjukkan dia kaya. Macam juga budak-budak trader yang pergi sewa kapal terbang, sewa kereta mewah, tunjukkan duit per beg-beg. Syed Mukhtar Al-Bukhari tu, duit dia kalau dikeluarkan daripada bank tu, tak payah beg lah, kereta pun tak muat lah. Lori bonded tu pun aku ingat pun tak muat lah, setan-dutan. Tak ada pun sembang macam kau. Melayu malas. Malaysia dengan Kemboja apa beza? Banyak beza. Kemboja bangsa yang dibunuh oleh Vietnam ketika Pol Pot. Tak salah betulkan aku. Rejim Pol Pot dulu, di bangsa kau dijadikan hamba abdi di negara sendiri, dibunuh sesuka hati. Sampai ada satu cerita makcik tu nak makan, nampak ada satu artikel syariah, dia kata tentera tu buang pisang, kulit pisang, dia kutip kulit pisang tu untuk bagi anak dia yang kelaparan makan kulit pisang, bro. Kalau nampak kena bunuh. Kat Malaysia kau bukan kulit pisang. Kalau kau sekalipun kau nampak kulit pisang, gelinya aku kulit pisang. Kau tak bersyukur bahawa kulit pisang tu boleh dimakan untuk lapik perut anak kau. Tapi paling bangsat bila kau hina bangsa yang negaranya beri kau perlindungan, beri kau segalanya sampai kau hidup senang hari ni. Dan hari ni kau nak minta maaf. Bodohnya. Apa kau fikir orang bodoh ke nak maafkan kau dengan konten kau, kemudian kau dapat lagi ramai follower? Kita nak minta TikTok, please. Please study this case. Tengok akaun-akaun sebegini yang menggunakan cara menghina, membodohkan orang, kekerasan untuk mendapat follower. This is not good. Cara ni tak betul dan tak bagus. Yang kau hina tu negara aku, bangsa aku, dan tidak ada maaf untuk ini. Kita nak kempen untuk supaya platform-platform yang menggunakan cara begini dihapuskan. Jangan hanya ambil video aku, ambil akaun aku, hapuskan akaun aku, tetapi akaun-akaun yang dimiliki oleh seperti kilang apa tadi, jahit pukal tadi, Maria tu yang aku stitch ni, terus berleluasa menggunakan otak yang kotor, menggunakan bahasa yang kotor, menghina orang dan menjadikan diri dia terus kaya. TikTok bersubahat dengan benda ni. Jadi TikTok kena tengok betul-betul akaun-akaun begini, minta TikTok agent, TikTok executive study this case. Tutup terus akaun begini dan minta mereka jadi peniaga yang berdisiplin dan beretika. This is just a content. So stop this nonsense. Berhentikan semua kebodohan ini. Keep going. Teruskan boycott. Terus kempenkan. Terus tutupkan perniagaan ini. Itu saja. Tidak perlu maaf. We don't need your apologize. Okay. Cakap orang putih ke malam ni. Okay. Share video aku. Sampaikan. Tag Maria. Tag Kilang Pembekal. Kau hina bangsa aku. This is my country. Kita tengok kau duduk mana. Okay. TikTok please tengok. Jangan ban video aku. Ban video Maria. Ban business ni. Kerana ini menyalahgunakan TikTok sebagai alat untuk mereka menjadi kaya. Bye bye. Assalamualaikum.